Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar segmen kisah misteri dan mistik pada malam ni. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber yang dah subscribe channel ni, dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel inilah. Baiklah, di sini sebenarnya saya nak mengumumkan sesuatu mengenai arah tuju channel inilah. Sebab kalau saya katakan di hujung video, saya takut tak ramai yang akan tahu dan dengar apa yang saya nak sampaikan ni lah. Jadi saya sebenarnya nak kembangkan lagi kepelbagaian dalam channel ni. Seperti mana yang anda tahu, dalam channel ni saya bawakan konten-konten horror ataupun kejadian misteri lah. Jadi ada juga video tentang masakan. Jadi video tu pun simple je, mungkin dalam baru satu episod kot. Sebab jadi video tu yang kami rakamkan tu, semua orang boleh buat dan ikut cara kami lah. Jadi tak complicated sangat, saja-saja buat video. Jadi kalau anda perasan, saya cuma upload video dalam seminggu tu cuma satu episod je kan. So saya fikir, kenapa susah sangat nak create konten daily ni kan. Sebabnya untuk segmen kisah misteri dan mistik ni, saya kena buat banyaklah research dan minta izin pada someone untuk saya kongsikan kisahnya lah. Jadi banyaklah asam garam kehidupan perjalanannya itu. Asam garam Jadi saya fikirkan channel ni saya akan fokuskan berkenaan dengan hobi lah. Jadi konten tu akan jadi lebih santai, macam gaming ataupun kami buat produk review. Ni mungkin tau, mungkin apa yang kami akan buat lah, mungkin lah. Jadi macam koleksi gapi, tu hobi saya lah. Jadi mungkin apa yang boleh kami dokumentasikan, kami akan buat lah. Sebab semua masih dalam perancangan kan. Jadi Alhamdulillah. Dan subscriber sekarang ni mungkin memang penggemar kisah seram, sebab ini adalah konten pertama yang saya produce. Jadi membekalkan subscriber yang kita ada sekarang ni, walaupun kita tak ramai. Jadi saya harap anda boleh sokong saya di YouTube ataupun di Facebook lah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada anda semua. Tapi tak bermaksud segmen kisah misteri dan mistik ni saya tak buat dah lah. Tak bermaksud segmen kisah misteri ni dah lupus daripada channel ni. Tidak. Mungkin saya akan buatlah season by season. Jadi episod yang ke-20 ataupun yang ke-22 akan menamatkan satu season. Jadi apa-apa update saya akan post di Facebook lah. Jadi jangan lupa like juga page Facebook saya lah, iaitu Edi Taki, dan subscribe YouTube channel untuk menyokong saya untuk terus membuat konten untuk anda semua. Jadi seringkali saya ingatkan pada anda semua, iaitu anggaplah kisah yang saya kongsikan ini sebagai hiburan je. Tak lebih daripada kita santai-santai dengar kisah seram kan, semata-mata. Dan jangan anda percaya kerana kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Jadi ada baik dan buruknya di mana kita boleh jadikan sebagai teladan lah. Jadi tanpa membuang masa, kisah pada episod kali ini ada kaitan dengan anak patung tau. Tapi rupa dia asalnya tu saya tak dapat nak gambarkan lah pada pendengar semua lah. Sebab ini apa yang saya pernah lalui sebenarnya. Saya pernah berjumpa dengan beliau, dan ini adalah kisah yang dikongsikan untuk kita semua. Jadi sama-sama kita dengarkan kisah ini. Assalamualaikum Edi dan semua pendengar. Waalaikumsalam. Salam dikembalikan kepada yang memberi salam. Yalah, pernah kecoh isu dia ni Tak apalah, yang tahu tu tahulah apa yang saya maksudkan. Dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Dah lama kita tak berjumpa ya Edi. Sebenarnya beliau ni kenalan rapat saya lah, walaupun umur kami ni sebenarnya tak jauh berbeza. Jauh berbeza sebenarnya. Tapi kami rapat, dan beliau ni lah yang mengajar saya macam-macam tentang muzik. Macam mana nak baca sheet muzik, tab, macam-macam lagi lah. Jadi sebab kami berdua ni pun ada taste muzik yang sama. Tapi kalau saya sebut je nama beliau ni, mungkin anda semua akan kenal lah. Sebab beliau ni sebenarnya popular, famous dia ni. Tapi dengan cerita sekarang dah jadi producer. Jadi saya gunakan nama samaran dia sebagai Pak Tam lah. Wow, katanya lama tak jumpa, tahu-tahu dah berpindah tak pernah bagi tahu pun. Sorry bro. InsyaAllah kalau ada jodoh ataupun urusan, kita akan jumpalah insyaAllah. Jadi kisah dia kejap Okay. Mesti kau ingat lagi anak aku yang first ataupun yang sulung, namanya kan? Sebab aku pernah cerita dekat semua kawan-kawan yang lain. Dan aku tanya korang macam manalah nak berubat dan buang benda tu, siapa dapat tolong aku, betul tak? Jadi yelah, sebab saya ingat lagi kejadian ni. Sebab tu tak silap saya baru habis semester yang pertama masih diploma.
Tapi untuk pengetahuan semua, waktu tu ramai yang bantu. Memang ramai yang bantu. Sebab saudara kita ni mula cari tempat untuk cari tempat berubat lah, cari nombor-nombor pakar perubatan. Sebab waktu tu Pak Tam ni memang dah terdesak, kusut serabut rupa dia. Dan kami semua memang ikhtiar macam-macam nak bantu. Dan perkara ni sebenarnya dah selesai sebenarnya. Setelah 2-3 bulan jugalah dia buat berubat. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Inilah kisah daripada Pak Tam. Jadi kisah ni sebenarnya bila saya fikirkan balik, kisahnya bermula 2-3 bulan selepas kami menyambut hari jadi anak perempuan sulung saya. Di sini saya gunakan sebagai nama samaran lah untuk menghormati keluarga beliau, iaitu Mila. Kita gelar dia sebagai Mila lah. Waktu tu Mila ni nak masuk 6 tahun katanya. Jadi apa yang berlaku, waktu tu Pak Tam katanya ada sedikit kerja di Johor dan isterinya pula asyik call lah, tanya ini kan. Abang ni sempat tak balik? Dia jangan lupa pula kek dan makanan semua dah siap. Jadi dari Ayah Hitam ke Shah Alam mengambil masa dalam 3 ataupun 4 jam lah jarak perjalanan, kata Pak Tam. Jadi dia kata sempatlah beli satu anak patung di mana di packagingnya ada tertulis nama Lizzie. Lizzie, L-I-Z-Z-Y, Lizzie. Sebenarnya di bonet kereta saya, kata Pak Tam. Ni ada saya ingat lagi. Betul lah, sebab kereta dia ni ada, dia letak macam patung Buzz Lightyear tau, ataupun Woody daripada animasi Toy Story lah. Jadi bila Pak Tam ikat dari dalam bonet tu, jadi patung tu macam terkapai-kapai lah kan bila kereta bergerak. Jadi sampailah waktu tu dah nak masuk waktu maghrib. Jadi saya pun berhenti di hentian rehat seremban untuk isi minyak lah. Jadi apa yang menyedihkan, kedua-dua patung tu pula boleh tercicir. Harganya pun bukannya murah dan patung tu boleh buat anak saya ni happy lah dan suka naik kereta, tak memberontak kan. Sebab kami ni biasa jalan jauh. Jadi tapi tak apalah, kalau macam tak ada rezeki, benda-benda yang hilang tu kita boleh beli balik. Tapi apa yang penting, hadiah untuk Mila saya dah beli katanya. Okey, bab ni sebenarnya penting . Ada sebab kenapa saya includekan dalam pada cerita kali ni lah. Jadi sampai je di rumah katanya, macam biasalah riuh dengan saudara terdekat, jiran-jiran dengan budak-budak lagi kan. Saya pun masuklah sambil memberi salam. Jadi Daddy, Mila punya happy tu bila saya balik. Saya pula waktu tu memang penat, sampai nak buka mata pun dah rasa berat lah. Bila cakap pun macam berat mulut nak buka mulut tu. Jadi isteri saya pun tegur lah, abang okey tak ni? Abang mandi dululah, rehat. Tak apa, saya layan tetamu dulu, nanti saya ambilkan ubat . Saya pun cakap, tak ada apalah, jalan jauh kot, nanti lepas mandi okey lah ni, abang pergi mandi dulu ya. Mila, come here, tengok ni Daddy beli apa. This is for you, happy birthday my princess, katanya. Dia punya happy tu sampai budak-budak lain pun dia dah tak pandang dah ini. Pada pandangan semua. Waktu inilah di mana saya yakin bermulanya kejadian yang tak diingini berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku, saya perasan tahu ada seorang budak kecil yang berusia lebih muda daripada Mila lah, dan masih mengisap puting ataupun pacifier lah. Matanya tu memandang ke arah saya, atau lebih tepat lagi, dia pandang benda di belakang saya. Saya ingatkan ada tetamu lain lah, dan bila saya toleh ke belakang, tak ada orang. Tapi budak tu masih pandang sesuatu di belakang saya, sebab mata dia dengan mata saya tak bertentangan. Jadi saya pun dukunglah dia bawa ke family dia. Saya pun terus masuk bilik lah untuk mandi dan solat. Jadi selepas beberapa hari lamanya, Mila dia selalu tahu, every time katanya suka bercakap sorang-sorang dan bermain dengan anak patung tu. Sebelum ni, almost every day Mila akan tidur dengan kami lah. Tapi kali ni berbeza. Bila saya tanya, Mila, malam ni tidurlah dengan Mami and Daddy. Tak nak lah, katanya. Mila nak tidur dengan Lizzie. Saya macam pelik tau. Selalunya dia ni akan bermain di bilik kami lah. Kadang-kadang dia akan tertidur sebab penat. Jadi ada satu masa tu saya ada juga menegur, Mila dah buat homework, janganlah asyik main je. Nanti Daddy simpan Lizzie kan, baru tahu. Daddy, janganlah macam tu, Lizzie tak suka macam tu. Dia kata Lizzie tak suka macam tu. Now bagi Daddy Lizzie, sekarang do your homework first. Macam ni lah dia bila dah jadi ayah kan. Nak tak nak saya kena bertegas jugalah. Sebab kadang-kadang Mila ni dia akan jadi leka sampaikan bila masa untuk makan pun dia tak makan. Jadi kami ni risaulah.
Jadi para pendengar semua, kata Pak Tam, anaknya tu sampai merajuk, sampai tak nak bercakap selama berminggu lah namanya, 4 weeks. Sampai ke satu malam tu, Mila, kenapa tak tidur lagi ni? Daddy, sakit. Hah? Siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Kena dekat sekolah ke? Mila buat apa ni? Kenapa dia buat macam ni? Sampai macam ni buat kat Mila ni? Bukan Lizzie. Hah? Lizzie? Jadi apa yang berlaku, ada kesan lebam di kedua-dua lah belah lengan anak saya. Jadi kesannya macam seperti dipukul, tapi jelas lebamnya tu berbentuk bujur macam bentuk sudu lah. Jadi waktu tu berderau darah saya, sebab saya kenal lah anak saya ni macam mana, dan dia tak nakal. Dan dalam pembelajaran dia pula dia dia memang nombor 1 sepanjang peperiksaan. Tapi bila saya tanya siapa yang buat, dia kata Lizzie. Memang tak masuk akal lah kan. Jadi malam tu saya biarkan dia tidur dengan kami, dan pada keesokan harinya saya ambil patung tu dan sorokkan dalam atas almari lah bilik tidur saya. Dan saya cakap, Mila, it's okay, Daddy dah buang Lizzie sebab dia cederakan Mila kan. Dia angguk je. Dan malam berikutnya dia tidur semula di bilik dia lah. Jadi belum sempat pukul 11 malam lagi, Mila berlari daripada bilik dia ke arah kami suami isteri lah sambil menangis. Katanya ada benda yang menggenggam kuat kaki dia pula. Jadi Mila pun tunjuk lah. Jadi kesan lebam tu sama macam dekat lengan Mila. Saya tegas lah tanya, siapa buat ni Mila? Mila kata tak tahu. Tapi apa yang pasti, dia dengar suara Lizzie. Okay, that's it. Saya bangun dan saya capai patung tu dari bawah lah. Ya, saya simpan atas almari dan saya bakar di halaman rumah sambil saya azan dan baca ayat kursi. Jadi Mila ni pula, apa yang buatkan saya kadang-kadang terasa takut lah. Apa yang berlaku tahu, Mila ni genggam rapat peha saya sambil dia cakap, Daddy, she's screaming. Katanya Lizzie menjerit. Ya Allah, saya tak tahu apa yang berlaku pada Mila. Dan lepas daripada tu, keadaan Mila ni tak bertambah baik ya, para pendengar semua. Malah keadaan Mila ni semakin teruk katanya. Setiap malam ada yang memanggil Mila. Itu apa yang Mila bagi tahulah. Katanya suara tu suara Lizzie. Yap, masa ni kalau anda ada di situasi saya, anda boleh nampaklah perbezaan saiz badan dan ekspresi wajah anak Pak Tam ni. Sebab kalau saya bila saya tengok sendiri wajah dia, kita boleh rasakan macam kesian lah, sebab ada benda yang terjadi kan. Sampai dia punya muka tu dah cengkung daripada comel lah budak-budak kan. Jadi sebab bila makan sikit kata Pak Tam, Mila akan muntah balik. Sampaikan satu tahap tu Mila ni dikejarkan ke hospital lah, sebab badannya terlalu lemah. Jadi macam-macam cara dah Pak Tam iktihar. Dan rasanya tak sampai sebulan, dalam beberapa minggu macam tu, Mila sedikit demi sedikit dia semakin pulih lah, dan badannya mula berisi balik. Jadi ada pakar perubatan ceritakanlah kemungkinan yang berlaku. Okay, yang pertamanya katanya kat sini mungkin ada sesuatu yang berlaku ketika saya, Pak Tam lah kan, dalam perjalanan pulang ada sesuatu yang jahat katanya tertarik dengan patung yang saya gantungkan di bonet, dan kemungkinan pada anak patung yang bernama Lizzie. Tu ada dua kemungkinan lah. Jadi kalau patung permainan tu tujuannya untuk pembelajaran ataupun sekadar alat permainan, tak menimbulkan masalah, kata pakar. Tapi kalau patung tu pula mempunyai cukup sifat dan tak ada cacat celanya, di mana rupanya ataupun bentuk fizikalnya seakan-akan manusia, sampaikan orang lain nak pegang pun boleh, katanya akan mencederakan patung tu, maka haram, sebab patung tu tidak dianggap sebagai mainan, apatah lagi untuk tujuan pembelajaran lah. Jadi benda-benda halus ni mulalah ambil kesempatan mengganggu anak saya, iaitu Mila. Jadi ibu bapa di sana ambil kisah saya sebagai iktibar dan pengajaran, sebab saya sendiri tak sangka perkara yang saya anggap remeh boleh jadi dugaan yang besar buat kami sekeluarga.
Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam. Jadi berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Pak Tam. Kalau nak diikutkan, kisah Pak Tam ni sebenarnya ada 8 page. 8 page yang beliau kirimkan. Jadi saya ringkaskanlah sebaik yang boleh, sebab ada juga perbalahan antara mereka sebenarnya. Tapi saya tak selitkanlah sebab kita perlu jaga aib orang kan. Sebab saya takut bila saya kongsikan, walaupun benda tu pihak sana okey untuk berkongsi, tapi itulah saya tak nak ambil risiko. Jadi terima kasih pada Pak Tam. Tapi 8 page sebab kalau saya nak render video yang 10 minit pun, laptop ni dia dah berhempas pulas lah nak render video. Jadi sebab itulah video tu saya buat simple saja. Sebab kalau saya nak buat animation pun, saya bukan budak grafik kan. Tapi bila nak includekan facecam, kamera nak record, cuma berapa minit sajalah. Jadi itulah, saya buat apa yang boleh sajalah buat masa sekarang ni lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Tam. Saya betul-betul bersyukurlah dan berterima kasih kepada Pak Tam. Sebab 8 page tu dia share. Ayolah, dari bulan 2 saya tunggu sebenarnya. Jadi manalah email daripada dia ni. Sekali ambil kau 8 page daripada Pak Tam bagi. Baiklah, kisah daripada Pak Tam ni saya tahu sebab sedikit lah. Sebab bila anda jadi seorang bapa ataupun ibu lah, apa-apa yang terjadi pada si kecil pasti anda akan ambil serius walaupun hal-hal yang remeh. Jadi kes Pak Tam ni pula macam-macam dia iktihar. Daripada dulu saya kenal dia lagi. Dan waktu perkara ni berlaku, memang macam-macam dia buat. Jadi bagi Pak Tam, jauh mana pun ataupun kos ke, dia dah tak ambil peduli lah, asalkan anaknya tu selamat. Jadi sebagai ibu ataupun ayah, anda perlu ambil tahulah keadaan anak-anak, apatah lagi dengan apa ataupun dengan siapa mereka bermain kan. Sebab budak-budak ni masih, orang cakap apa diorang ni masih pure. Diorang ni tak pandai menipu. Jadi sebagai ibu bapa kenalah dengar dan banyakkan interaksi ataupun komunikasi, bertanya dan sebagainya lah. Ataupun lebih tepat lagi, kenalah ambil tahu, itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah episod pada kali ini tamat di sini saja. Jadi episod yang akan datang dalam episod ke-22, iaitu episod terakhir untuk season 1 ni. Jadi saya akan rename baliklah title semua episod yang saya keluarkan. Jadi saya akan letakkan season 1 episod yang keberapa. Dan saya dah dapat email dah lama, tapi katanya dia akan kirim semula kisah. Sebab kisah yang berlaku ni melibatkan dua pihak. Dua pihak macam mana tu? Saya pun macam masih tertunggu-tunggu. Tapi katanya akan datanglah, dia akan hantar secepat mungkin lah. Jadi kisahnya ada kena-mengena dengan coulrophobia. Jadi apa tu coulrophobia? Jadi nantikan episod yang ke-22. Jadi terima kasih pada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ni. Gagap pula kali ni. Hailah. Jadi jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com ataupun cadangan anda lah untuk saya create video macam mana. Dan boleh juga DM di Facebook page saya, iaitu Editaki lah. Dan dengan ini sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadi stay safe, stay at home.